proses di mana mereka memohon supaya digugurkan ataupun dijatuhkan ataupun digugurkan pertuduhan ini. Ini biasa, ini representasi. Even hari itu pun Muhyiddin Yassin minta juga. Muhyiddin Yassin pun minta, jangan tak tahu. Zaid Hamidi pun ada minta, semua. Saya sendiri pun ada minta. Ini memang normal proses dalam mana-mana pertuduhan. So sekarang ini ataupun mana-mana kes jenayah, ini dipanggil representasi. So sekarang ini kes kes Lim Guan Eng, isterinya dan juga Pang, ahli perniagaan, akan didengar pada bulan September tahun. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Perangai lama UMNO lama dahulu yang mula dibawa di dalam bersatu. Dan juga saya akan bawa cerita berkenaan adakah benar PN akan saman Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu isu dana judi yang didedahkan oleh Azalina. Malam tadi saya dah jelaskan tentang dana judi tu. So hari ini penjelasan dia lebih jelas lagi. So saya akan terangkan. Dan dia ada satu perkara yang menarik lah, sebagaimana yang saya bincangkan dengan lawyer saya itu, saudara Faizal Rahman kan, berkenaan dengan perkara ini. Dan kita juga akan cerita berkenaan isu Lim Guan Eng, isu kes Lim Guan Eng yang sekarang ini. Tadi ada geng TikTok kata, kes Lim Guan Eng senyap je. Itu nampak sangat kau tak baca berita kan. Lim Guan Eng mohon batal tuduhan rasuah. Dan benarkah Nik Abduh bakal bertanding di bawah tiket UMNO di Kelantan? Last minute ini. Adakah benar bahawa dakwaan Nik Abduh akan bertanding di bawah tiket UMNO di Kelantan? Baik. Sebelum itu kita baca dulu tentang kes Sapura. Saman Sapura terhadap Rafizi. So sekarang ini Rafizi disaman oleh Sapura disebabkan pendedahan kes gaji yang melibatkan jumlah yang begitu banyak tempoh hari, dan Sapura telah menyaman Rafizi. 8 Ogos pendengaran rayuan Sapura enggan serah dokumen pada Rafizi. Rafizi minta dokumen tapi Sapura tak nak bagi. Mahkamah Tinggi menetapkan 8 Ogos untuk mendengar rayuan Sapura untuk tidak menyerahkan dokumen mengenai bekas CEO syarikat itu, Syahril Samsudin, kepada Rafizi. Peguam Menteri Ekonomi itu Navpreet Singh mengesahkan penetapan tarikh pendengaran itu semasa pengurusan kes rayuan SEB awal hari ini. Pendaftar yang arif memberi arahan untuk memfailkan hujah bertulis selewat-lewatnya 11 Julai dan serahan jawapan selewatnya pada 25 Julai. SEB merayu keputusan Mahkamah Session di Kuala Lumpur yang sebahagiannya membenarkan permohonan penemuan Rafizi terhadap syarikat itu. Hakim Lailatul Zuraida Harun memberi keputusan itu dalam permohonan pihak ketiga ahli Parlimen Pandan untuk mengukuhkan pembelaannya terhadap saman fitnah Syahril. Syahril yang kini Presiden dan Ketua Eksekutif Kemulan Sapura menyaman timbalan Presiden itu berhubung dakwaan bahawa imbuhan plaintif terlalu tinggi dengan mengambil kira masalah kewangan SEB. Inti pernyataan pembelaan Rafizi menyatakan dia bersedia membuktikan di mahkamah dakwaan yang kebenaran kandungan 3 artikel dalam salian yang menjadi asas terhadap tindakan saman fitnah itu. Tuntutan itu ke atas 3 artikel yang didakwa berunsur fitnah yang dimuatkan di blog Rafizi Ramli di antara 3 Mac dan 4 April yang lalu. Alamak, bateri dah habis. Okey, satu bateri ni dah habis tuan-tuan. So saya kena charge dulu. Okey, di antara 4 April yang lalu. Okey. So kita komen tentang perkara ini sebentar. Baik, so apa yang berlaku ini adalah tuan-tuan, seperti yang kita ketahui dahulu, Rafizi mendedahkan tentang gaji Sapura yang Ketua Eksekutif Sapura yang terlalu tinggi pada waktu itu. Pendedahan tersebut dikatakan bahawa Syahril menerima lebih 1 bilion ringgit sebagai emolument, sebagai gaji allowance dan sebagainya, dan itu adalah satu benda yang tidak patut, dan sepatutnya disebabkan Sapura juga menghadapi masalah keuangan pada waktu itu. Jadi Sapura tak puas hati, Sapura pergi saman Rafizi dalam berkenaan dengan perkara tersebut. So dalam pembelaan, salah satu benda yang Rafizi minta adalah Rafizi minta beberapa dokumen daripada Sapura. So Sapura tak nak bagi. So benda ini dibawa di Mahkamah Session. Mahkamah Session kata kena bagi. Ini Mahkamah Sivil, kalau sama menyaman memang dia akan ambil masa tuan-tuan. Mahkamah Session kata kena bagi. So Syahril tak puas hati, Sapura tak puas hati, so dia buat rayuan di Mahkamah Tinggi.
kerana dia tak nak bagi dokumen itu kepada Rafizi. Trial tak mula lagi bicara tak mula lagi. So kita akan tunggu berkenaan dengan perkara ini dan kita lihat apa yang akan berlaku kepada mereka. Yang ni saya ulas-ulas dulu berita-berita yang pass by sebelum saya komen dengan perkara-perkara yang lain. So saya ulas-ulas tentang berita yang ada supaya kita get that out of the way dululah. Okey, kes Lim Guan Eng dan juga isteri dan juga Pang mohon batal tuduhan rasuah pengubahan wang haram. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, isterinya Betty Chiu Gek Cheng dan juga ahli perniagaan Pang Lee Kun berusaha untuk membatalkan pertuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram terhadap mereka. Peguam RSN mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa pihaknya telah memaklumkan perkara itu kepada Mahkamah Tinggi di Georgetown semasa prosiding di sana. Kami tidak akan membuat permohonan untuk membatalkan pertuduhan tidak lama lagi, kata peguam itu. Kami akan membuat permohonan, bukan tidak, akan membuatkan permohonan untuk membatalkan pertuduhan itu tidak lama lagi, katanya. Ketika dihubungi Malaysia Kini, peguam Pang V Sitambaram pula berkata anak guamnya telah memfailkan permohonan untuk membatalkan pertuduhan terhadapnya. Pendakwaan dijalankan bersama timbalan. Kes ketiga-tiga mereka pada mulanya didakwa di Mahkamah Session di Butterworth tetapi dipindah di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi menetapkan 11 September tahun ini untuk sebutan kes. 11 September untuk sebutan kes. Pada 11 Ogos 2020, Lim didakwa atas kapasitinya sebagai Ketua Menteri dan pengurusi Lembaga Perolehan Perbebanan Pembangunan Pulau Pinang menggunakan jawatannya untuk mendapat suapan membabitkan RM372,009 untuk isterinya melalui syarikat Excel Property Management and Consultancy Sdn Bhd. Pertuduhan mendakwa itu bertujuan memastikan Magnificent Emblem Sdn Bhd ditawarkan jemputan untuk mencadangkan pendapatan pekerja di Lot 631 yang bernilai 11.6 juta. Ahli Parlimen Bahagian itu didakwa melakukan kesalahan itu antara 19 Ogos dan 3 Mac 2013 dan 2016 di Pejabat Ketua Menteri di Pulau Pinang. Pertuduhan mengikut Seksyen 23 Sub 1 Akta SPRM. Okey, Pang didakwa bersubahat dengan Lim melakukan kesalahan itu di tempat dan tarikh yang sama. Chiu didakwa atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan didakwa menerima RM372,009 daripada sebuah syarikat melalui bank akaun banknya. Chiu didakwa menerima pindahan RM87,009, RM180,000 dan juga RM105,000 yang didakwa sebagai hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang daripada Excel Property Consultancy yang dikatakan telah dimasukkan ke dalam akaun public bank Berhad miliknya. Okay, so Chiu dikatakan terima duit itu masuk dalam akaun peribadi dia. Dia didakwa melakukan kesalahan di antara 7 Oktober 2013 dan 4 Ogos 2014 untuk tuduhan pertama dan 3 September dan 11 Oktober 2015 untuk tuduhan kedua dan 4 September 2015 hingga 3 Mac 2016 untuk pertuduhan ketiga. Ketiga-tiga pertuduhan itu mendakwa semua kesalahan dilakukan di Public Bank Cawangan Taman Melaka. Pertuduhan mengikut Seksyen 4 Sub 1 Sub A Akta Pencegahan Penggubalan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Lim, 62, Chiu dan Pang telah mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan bagi semua pertuduhan. Jadi seperti biasa kalau kita tengok dalam mahkamah sekalipun, bagi proses ini dipanggil sebagai proses di mana mereka memohon supaya digugurkan ataupun dijatuhkan ataupun digugurkan pertuduhan ini. Ini biasa, ini representasi. Even hari itu pun Muhyiddin Yassin minta juga. Muhyiddin Yassin pun minta, jangan tak tahu. Zaid Hamidi pun ada minta, semua. Saya sendiri pun ada minta. Ini memang normal proses dalam mana-mana pertuduhan. So sekarang ini ataupun mana-mana kes jenayah, ini dipanggil representasi. So sekarang ini kes kes Lim Guan Eng, isterinya dan juga Pang, ahli perniagaan akan didengar pada bulan September tahun ini. Pengurusan kes akan bermula pada bulan September pada tahun ini. So tak ada istilah kes Lim Guan Eng disenyapkanlah apalah. Ini kes lain Kes terowong tu cerita lain. Ini kes lain, kes pembelian tanah bernilai 11.6 juta. Okey, habis cerita Lim Guan Eng kat situ. Saya nak kupas panjang pun tak boleh, tu je berita dia. Tuan-tuan, ini ada dekat beg kuning kat bawah, ada dekat beg kuning kat bawah. Saya kena promote. Kalau saya tak promote tuan-tuan, nanti saya kena marah. Ni pun ada dekat beg kuning kat bawah, beg kuning. Yellow bag. Kalau siapa nak lah. Yang saya tengah pakai kat tangan saya sekarang ni, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas kan, betul tak? Harga dia murah je. Tapi dekat YouTube, Facebook, siapa nak beli, kena pergi kat TikTok saya lah. Baik. Now, menyentuh tentang soalan
hari ini Muhyiddin Yassin sangat menarik apabila seorang makcik ni pergi ke mahkamah. Dia memang purposely nak pergi ke mahkamah untuk tujuan apa tuan-tuan? Dia nak jerit, welcome, selamat datang kluster mahkamah. Selamat datang kluster mahkamah, dia kata kan. Memang makcik tu sengaja dia nak buat macam tu. Mungkin dendam sangat kot. Sebab selama ni geng-geng bersatu duk kutuk apa orang kata UMNO sebagai geng-geng UMNO ni sebagai kluster mahkamah. Apalagi hari ini datanglah kluster mahkamah kan. Ini mungkin penyokong Najib ke, saya tak tahu, mungkin rakyat biasa ke, saya tak tahu. Tak berani nak tuduh makcik bukan nak kata apa-apa. Mungkin juga makcik ni orang biasa yang apa orang kata yalah, yang begitulah. Kejap Okay. Penyokong beliau, penyokong Najib kan. Disokong Najib. Okay. Sebab itu, kenapa? Sebab itu ramai yang duk kutuk Najib sebagai kluster mahkamah. Sampai ada satu audio, satu video tu yang kata ada satu video yang sebut Najib sebagai kluster mahkamah kan, yang dibawa oleh PN yang duk war-warkan benda tu. Kita dengar. Datuk Wan Syarudin Wan Ladin ketika semua kes itu disebut di hadapan Hakim Mahkamah Session Azra Alwi. Kata Wan Syarudin, pendakwaan memfailkan permohonan itu pada Khamis dan ia diserahkan kepada Peguam Bela hari ini. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan pada atau Okey. Kita so hari ini adalah kes Muhyiddin Yassin. So kita dengar apa yang disebutkan. Ni dalam TikTok tak boleh dengar, minta maaf. Sekejap haram yang dihadapi bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dibicarakan bersama. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Syarudin Wan Ladin ketika semua kes itu disebut di hadapan Hakim Mahkamah Session Azra Alwi. Kata Wan Syarudin, pendakwaan memfailkan permohonan itu pada Khamis dan ia diserahkan kepada Peguam Bela hari ini. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan pada atau sebelum 30 Jun ini bagi pembelaan menjawab permohonan itu dan turut menetapkan 14 Julai bagi pendakwaan membalasnya. Terdahulu, Muhyiddin tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pagi ini untuk menghadiri prosiding sebutan kes pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu dan menerima wang hasil daripada aktiviti haram. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada jam 8.41 pagi tadi. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razzie Jidin dan Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dilihat turut hadir di perkarangan mahkamah pada jam 8.55 pagi bagi memberi sokongan moral kepada pengerusi Perikatan Nasional PN itu. Okey, tak adalah. Tapi pendakwaan mohon 7 pertuduhan terhadap Muhyiddin dibicarakan bersama, maksudnya dibacakan serentak. Pihak pendakwaan memohon 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubalan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melibatkan lebih 232 juta dibicarakan bersama. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syarudin memberitahu Mahkamah Kuala Lumpur pagi ini bahawa mereka memfailkan permohonan itu semalam, dan Peguam Muhyiddin Hisham Teh Pok Tek memberitahu Hakim Azura Alwi bahawa pihak pembelaan memerlukan masa untuk menjawab permohonan perbicaraan. Azura kemudian mengarahkan pihak pembelaan memfailkan affidavit mereka sebagai jawapan kepada permohonan itu selewatnya 30 Jun. Dia juga menetapkan 4 Ogos untuk sebutan kes memandangkan 2 permohonan Muhyiddin belum selesai di Mahkamah Tinggi. Permohonan pertama untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi dan satu lagi membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa. Ini saya sebut tadi tu, di mana Muhyiddin dia ada buat dia presentasi lah, minta batalkan kes tersebut. Ketika ditemui media selepas prosiding, Hisham berkata mereka akan membatal permohonan untuk pihak pendakwa agar pertuduhan dihadapi Muhyiddin dibicara bersama dan menegaskan pasukan pembelaan hanya menerima salinan permohonan itu awal pagi ini. Peguam mengulangi pendirian mereka bahawa pertuduhan salah guna kuasa tidak mendedahkan sebarang kesalahan undang-undang dan pertuduhan itu tidak menyatakan butiran kesalahan tersebut. Permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan terhadap memfokuskan pertuduhan predikat utama, iaitu 4 pertuduhan salah guna kuasa. 3 pertuduhan pengumpulan wang haram bergantung pada 4 pertuduhan predikat berkenaan. Muhyiddin menghadapi 4 pertuduhan salah guna kuasa. Okey. Macam ni lah tuan-tuan
dia ada 4 pertuduhan yang utama, dipanggil pertuduhan predikat. So kalau dia bersalah terhadap 4 pertuduhan itu, bermakna dia akan juga bersalah terhadap 3 tuduhan pengumpulan wang haram. Kerana pengumpulan wang haram ini berkaitan juga dengan tuduhan salah guna kuasa tadi tu. Pengumpulan wang haram ni bagaimana saudara? Apabila satu wang haram dimasukkan ke dalam satu akaun, maka itu dikira mengubah wang haram. So wang haram itu kena dibuktikan dulu haram, iaitu dia adalah satu wang yang diterima dalam bentuk illegal lah, sama ada rasuah, suapan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan perkara yang melibatkan illegal. Maka kalau boleh dibuktikan perkara itu sebagai illegal ataupun benda itu sebagai sebagai illegal lah, maka dengan itu dia juga didapati bersalah mengubah wang haram. Jadi daripada situ pihak pendakwa raya, pihak peguam bela telah meminta 3 benda. Kes tak jalan lagi ni. Perbicaraan tak jalan lagi. Ini masih lagi dalam dia nak minta satu pindah daripada Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi. Itu satu. Lepas itu dia nak pula supaya pertuduhan itu dibatalkan. Itu satu. Sekarang ini mereka pula nak minta supaya pertuduhan ini dibaca pula bersama. Itu satu. Jadi benda ni akan ambil masa, tuan-tuan. Dan perkara ni akan ambil masa dan dia akan melibatkan mungkin makan tahun lah benda ini untuk nak selesaikan. Ini baru belum bicara lagi, bicara pun belum. Macam saya nak bawa juga kes Najib Tun Razak sekarang ni berkenaan dengan 1MDB. Kan masih lagi dalam bicara. 12 tahun tu dah betul bersalah dah. Yang ini adalah kes 1MDB, yang lain 2.3 bilion tu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak didakwa membuat pendedahan sesepara. 1MDB dakwa Najib tak dedah semua aset miliknya kepada mahkamah. Bekas Perdana Menteri didakwa membuat pendedahan separuh saja mengenai aset kepunyaannya dalam pembicaraan kes saman 1MDB terhadapnya. Menurut afidavit yang difailkan oleh pengurusi 1MDB, Johan Mahmud, Najib mengisytiharkan 1.01 juta dalam akaun banknya, dan jumlah itu tidak termasuk wang tunai 114 juta yang dikembalikan oleh mahkamah terhadapnya pada 2021. Mahkamah bagi balik ke dia 114 juta, tuan-tuan. Wang sebanyak 114 juta itu dikembalikan kepada Najib berikutan keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan kerajaan untuk pelucut hakkan wang tersebut. Afidavit Johan juga menyatakan terdapat pencegahan antara aset yang disiharkan Najib dan yang didedahkan untuk saman berasingan yang dikemukakan oleh SRC International. Sebaliknya, Najib membuat pemfailan di mahkamah dengan mendakwa dia hanya mempunyai aset bernilai 4.49 juta. Najib diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi mengisytiharkan asetnya apabila 1MDB memperoleh injunksi Mareva untuk menghalang bekas Perdana Menteri itu daripada melupuskan aset bernilai 681 juta USD, lebih kurang 2 bilion. 1MDB dan SRC menyaman Najib atas dakwaan menipu entiti itu yang dimiliki sepenuhnya oleh MOF. Kedua-dua syarikat itu ditubuhkan semasa Najib menjadi Menteri Keuangan. Dalam afidavitnya, Johan mendakwa Najib hanya mendedahkan asetnya dari tempoh 2011 hingga 2020. Tiada pendedahan daripada 2021 sehingga 2022. Dan seluruh Najib Razak tidak mendedahkan sebarang aset di dua bidang kuasa beliau. 1MDB dan 4 anak syarikatnya menyaman Najib dan beberapa defendant lain sebanyak 23 bilion ringgit. 4 anak syarikat itulah 1MDB Energy Holding Berhad, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited dan Global Diversified Energy Company Limited yang berpangkalan di British Virgin Island, yang sebelum ini dikenali sebagai 1MDB Global Investment Limited. 1MDB dan anak syarikatnya SRC International mengemukakan 22 saman sivil pada 2021 menyasarkan mereka yang didakwa menipu 2 entiti milik kerajaan itu sama ada secara sedar atau tidak. Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun mengenai perkara ini. Lama, tuan-tuan. Ni Najib ni yang 12 tahun tu dia dah ada bersalah. Itu cerita lain. Kes 1MDB 2.6 bilion, 3 bilion sebenarnya. Dah, itu satu kes lain. Sekarang ini saman sivil, tuan-tuan. Syarikat 1MDB dan SRC yang dulu pernah ditubuhkan oleh Najib, sekarang ini syarikat itu menyaman Najib dan juga beberapa individu lain dengan jumlah saman bernilai 23 bilion ringgit. Kalaupun dia terlepas daripada penjara ni, tuan-tuan, dia tak lepas daripada saman sivil ni. Katalah pengampunan itu 12 tahun untuk dia diampunkan, saman sivil ni tetap berjalan. Itu tak ada kena-mengena dengan kes jenayah tu, tuan-tuan. Saya cerita 1MDB ni panjang dan besar.
Bila kita cerita tentang, ada yang kata Iswadi kau silap lah 4.7 trilion tu. Semalam saya nak bawa dia naik, saya nak cerita 4.7 trilion yang mana 26 tahun duit hilang itu juga termasuk antaranya duit UNDP. Yang itu tak ada dalam bajet. Itu bukan cerita duit bajet, itu bukan cerita duit apa orang kata duit KPDN pula, keluaran GDP negara. Itu juga melibatkan, kalau multiplier times 2, ada yang TikToker tu kata times 10, itu contoh, kemudian ditegur oleh KJ dengan Syaril, dia kata mana ada time 10, time 2. Yalah time 2, itu kan contoh, tapi akhirnya this is among the other things, tuan-tuan. Ni kita cerita pasal rasuah ni, Peja cakap tadi kan, dia kata asyik cerita rasuah je. Bila kita nak cerita selesai masalah rakyat tentang harga barang dan sebagainya, tuan-tuan, harga barang, kelemahan ekonomi kita, kekurangan ekonomi kita, kepincangan dalam perniagaan kita, semuanya berpunca daripada rasuah ni lah. Ya, of course kita ada menteri-menteri yang menyelesaikan masalah itu, of course. Takkanlah Anwar Ibrahim nak pergi settle semua juga. Kita ada Salahuddin Ayub, kita ada Rafizi, kita ada Zafrul Dalamiti, kita ada menteri luar yang membawa seperti Zamri, kita ada juga menteri-menteri lain dalam even Zahid sendiri dalam KPLB, kita ada menteri seperti Ngah Komeng di dalam KPKT dan sebagainya. Mereka of course berusaha, bercuba untuk nak settlekan masalah berkenaan dengan apa isu-isu dan kepincangan yang ada di dalam negara kita. Tetapi semua ni tak akan boleh selesai, tuan-tuan, kalau kita tak boleh selesaikan central question, iaitu rasuah. Rasuah tu kita tak boleh tackle. Yalah, perasuah itu satu hal, rasuah itu kita tak boleh tackle. Ni adalah cerita kan, dia kata, ni ada satu kontraktor saya jumpa, dia kata, ni non Malay lah, dia kata, Cik Iswardi, dia kata, kami tak rasuah macam mana? Kami tak rasuah, kami tak dapat projek. Kan, kami tak rasuah, kami tak dapat projek. Kami nak buat yang baik, tapi dia minta. Kami tak bagi, dia lambat-lambatkanlah payment, dia susahkanlah kami punya payment. Habis kami nak bayar kami punya pekerja, kami nak bayar kami punya kos, kami nak laksana, kami tak kena blacklist. So akhirnya, tuan-tuan, dia bukan yang memberi juga, yang meminta tu satu hal. Sebab itu, antara lain yang saya nak sebut lah kan, semalam saya sebut, 2 hari lepas juga saya sebut berkenaan dengan berkemungkinan ada rombakan kabinet. Rombakan kabinet ini juga melibatkan pegawai-pegawai kanan. Ada mungkin ini boleh berlaku selepas PRN, dan harapnya dilakukan dengan segera lah. Antara yang kita nak tengok perubahan, antara lain kalau boleh, adalah siapa, tuan-tuan? Menteri Agama tu. Kalau boleh tolonglah tukar Menteri Agama tu. Oi, 2 ulama besar hari ni datang, tuan-tuan. Habib Omar dengan Ali Jumaah datang. Dia punya soalan macam budak sekolah. Hai, budak first year degree pun tak tanya soalan macam tu lah. Kalau betul lah yang saya dengar daripada kawan saya cakap, saya tak dengar sendiri soalan tu, sebab saya tak pandai cakap Arab. Kan? Saya dengar lah. Tapi level dia tu, tolonglah tukar orang lain. Saya kata hari ini semalam ke hari ini, Mujahid Yusof Rawa telah diangkat menjadi senator. Saya dah cakap semalam. Saya harap supaya beliau dilantik menjadi Menteri Agama. Ada yang kata, tak boleh, dia terlalu liberal. Saya kata, liberal macam mana? Oh, nanti seluang bantai dia. Tak apa, itu seluang bantai dia dulu. Masa itu tak ada siapa pertahankan. Tak apa, kali ni kita akan mempertahankan ulama' kita. Ustaz Dr. Mujahid Yusof Rawa, rahmatan lil alamin. Yang tahun 2018, 2019 tu, dia lah yang selamatkan tabung haji, tuan-tuan. Kan, kita kena berterima kasih kepada Dr. Mujahid Yusof Rawa. Terima kasih, Tinas. Dia yang selamatkan tabung haji. Dia yang perkenalkan konsep rahmatan lil alamin, bahawa kita ni, agama Islam ni bukan agama yang keras. Dia agama yang lemah lembut, agama yang bertoleransi, dan agama yang ada fikir. Bukan terus agama menghukum. Dia agama yang mendakwah. Dia bukan penghukum, dia pendakwah. Itulah konsep rahmatan lil alamin secara umum. Kan? Bagi saya, kalau boleh tukar pada Mujahid lah. Ini Suwardi cakap, bukan arahan, tak. Sebagai rakyat Malaysia, ini saya yang cakap. Tuan-tuan tak setuju, tak apa. Sebab kita nak melawan ni, tuan-tuan, bukan setakat nak melawan rasuah. Kita nak sibuk nak melawan ni kebencian dalam agama, kebencian dalam bangsa. Bangsa dan agama dimain-mainkan.
kononnya memperjuangkan agama, tetapi dia guna itu untuk apa? Untuk kepentingan peribadi dia. Kotak kuning tuan-tuan, kalau siapa yang berminat ada kotak kuning kat bawah, tolong share. Kita target 200 share malam ini. Tolong tap love, kita target 100,000. Kalau ada satu ros, terima kasih saya ucapkan. Tolong beli kalau tolong beli, siapa yang nak beli, ni dia mikrofon saya pakai. Saja saya kena promote ni, kalau tak nanti saya kena marah dengan TikTok. Baik.